Keganasan rumah tangga adalah perlakuan agresif terhadap pasangan atau bekas pasangan dalam perbuatan fizikal, intelek, emosi dan juga rohani. Perkara ini datang dalam bentuk keganasan fizikal, gangguan seksual, keganasan pertuturan, gugutan dan pengabaian emosi. Keganasan rumah tangga kebiasaannya berulang dan menyebabkan mangsa dianai secara berterusan walaupun lepas penceraian. Ini adalah disebabkan pendaraan ini terus menunjukkan mereka dominan dan mahu mengawal mangsa. Majoriti daripada kalangan pendaraan adalah daripada golongan lelaki. Sebaliknya, majoriti mangsa keganasan rumah tangga adalah wanita. Di sini saya akan menceritakan tentang statistik berkenaan isu keganasan rumah tangga yang telah dikeluarkan pada tahun 2020 dan juga laporan bilangan kes keganasan rumah tangga semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu mulai Mac 2020 sehingga Ogos 2021. Pada tahun 2020, pada statistik yang disediakan oleh Bahagian Kawal Penyakit IPKKM, graf bawah menunjukkan penderaan dalam bentuk fizikal adalah penyumbang perantisan terbesar iaitu sebanyak 91.67%. Ini menjelaskan bahawa keganasan rumah tangga yang terbesar ialah penderaan terhadap pasangan dan ahli keluarga seperti memukul. Seterusnya, peratusan kedua tertinggi adalah merogol iaitu sebanyak 5.33%. Kes merogol ini muncul dalam kalangan keluarga kerana ayah atau anak lelaki ini telah memaksa anak perempuan atau isteri untuk bersetubuh. Perlu diingatkan, walaupun itu adalah isteri mereka sendiri, ia tetap dikira sebagai perbuatan merogol jika perkara itu dilakukan tanpa kerelaan atau keinginan mereka. Seterusnya, kes ketiga yang tertinggi adalah kes mencabul dalam kalangan keluarga. Statistik yang ditunjukkan untuk perlakuan ini sangat rendah iaitu sebanyak 1.94%. Hal ini adalah kerana tidak ramai mangsa yang berani membuat laporan kerana ditimpa perasaan takut kepada pencabul yang merupakan ahli keluarganya sendiri. Selain itu, mangsa juga terpaksa berdiam diri kerana kebanyakan pelaku ialah orang yang merupakan tulang belakang keluarga. Kemudian diikuti oleh kes liwat, iaitu kes keempat tertinggi yang telah dilaporkan. Perbuatan liwat ini boleh dikatakan sebagai perbuatan merogol yang sangat ekstrim kerana ia melibatkan perbuatan berbentuk seksual melalui dubur. Peratusan bagi kes ini dikirakan adalah sebanyak 0.89%. Akhir sekali, jenis penderaan berbentuk psikologi iaitu sebanyak 0.17%. Penderaan ini berbentuk perbuatan sikap yang memberikan rasa kurang selesa dan perasaan tidak selamat kepada ahli keluarga yang lain. Ia juga datang dalam bentuk lisan iaitu secara maki hamun atau cacian yang boleh mendatangkan kesan negatif terhadap pemikiran ahli keluarga. Sehubungan dengan itu, keganasan rumah tangga yang telah direkodkan sepanjang tempoh PKP iaitu Mac 2020 sehingga Ogos 2021 adalah sebanyak 9,015 kes. Data ini telah disumbangkan oleh Polis Diraja Malaysia dan telah dibentangkan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun untuk memberi info kepada masyarakat mengenai kekejaman kes keganasan rumah tangga ini. Kajian yang dijalankan ini berbentuk kuantitatif yang melibatkan soalan Google Form sebagai survei. Kaedah ini digunakan untuk mengumpul maklumat dengan mendapatkan responden dari orang luar. Survei tersebut dihantar kepada orang umum seperti rakan dan ahli keluarga. Jawapan responden akan dinilai dan dianalisis untuk membantu dalam proses menjalankan kajian. Objektif kajian. Yang pertama, mencari tahu punca isu keganasan rumah tangga. Yang kedua, mengenal pasti kesan isu keganasan rumah tangga. Yang ketiga, mengkaji cara mengatasi isu keganasan rumah tangga mengikut acuan falsafah pendidikan kebangsaan. Graf pie tersebut menunjukkan pelbagai punca yang mendorong kepada keganasan dalam rumah tangga. Kegagalan untuk mengawal emosi serta sikap panas berasa setengah pasangan merupakan salah satu punca dominan bagi keganasan dalam rumah tangga berlaku. Hal ini boleh tercetus apabila wujudnya perasaan cemburu yang melampau dalam diri si suami serta masalah perselisihan fahaman. Sikap panas baran menyebabkan setengah pasangan akan hilang pertimbangan sehingga sanggup memukul pasangan masing-masing apabila terdapat mengawal emosi mereka ketika marah. Punca lain yang menyebabkan isu ini berlaku ialah kurangnya didikan serta penghayatan agama.
Pengarangan agama yang rapuh menyebabkan pasangan salah faham terhadap konsep suami sebagai kereta keluarga yang diajar oleh agama, di mana si suami percaya bahawa tiada salahnya baginya untuk memukul si isteri dengan alasan agar si isteri sedar akan kedudukan si suami sebagai ketua keluarga. Akhir sekali, masalah kewangan yang dihadapi keluarga juga membawa kepada keganasan dalam rumah tangga, di mana kerap kali berlakunya pertengkaran antara suami isteri. Kebiasaannya, perkara ini berlaku bagi keluarga yang berpendapatan rendah tetapi mempunyai terlalu ramai anak. Hal ini sekaligus mendatangkan perasaan tekanan melampau dalam diri si suami sehingga menyebabkan si suami akan melampiaskan tekanannya kepada si isteri dengan memukulnya. Seterusnya, kita akan masuk kepada kesan emosi. Terdapat pelbagai kesan emosi yang dialami oleh mangsa keganasan rumah tangga, dan antara kesan emosi paling ketara yang dipersetujui responden ialah gangguan emosi, iaitu sebanyak 79.5% daripada responden bersetuju, diikuti dengan kemurungan 75.6% dan kemudian merasa cemas dan takut 65.4%. Kesan emosi ini akan memberikan kemudaratan kepada kesihatan luaran dan dalaman mangsa. Jika tidak ditangani dengan baik, perkara ini akan membawa kepada keburukan lebih besar seperti gangguan emosi, halusinasi, trauma dan kejadian bunuh diri dan sebagainya. Kemurungan juga menyebabkan mangsa menjadi lebih pendiam dan tidak berinteraksi dengan masyarakat. Lalu keganasan rumah tangga yang dihadapi mangsa akan tersimpan tanpa pengetahuan orang lain. Mangsa juga akan berasa cemas dan takut dalam menjalani kehidupan, lalu akan menjadi punca kepada mangsa untuk menangis bersendirian dan berasa tiada pengharapan untuknya. Kesan keganasan rumah tangga dari segi fizikal. Kesan ini dapat dilihat di badan mangsa oleh mata kasar. Antara kesan fizikal yang dipilih ialah yang pertama, lebam di seluruh badan dengan peratusan 85.9%, diikuti oleh luka dan mengalami pendarahan di anggota badan sebanyak 75.6%. Seterusnya, badan semakin susut 67.9% dan akhir sekali mengalami tulang patah atau retak iaitu sebanyak 33.3%. Saya akan bentangkan tentang kesan keganasan rumah tangga terhadap orang sekeliling. Jadi ada beberapa kesan negatif terhadap orang sekeliling dalam keganasan rumah tangga ni. Yang pertama, anak-anak akan berasa trauma dan ketakutan. Dan kemudian tahap pendidikan anak-anak akan tersekat kerana daripada keganasan rumah tangga. Yang ketiga, komunikasi antara kawasan tetangga, jiran tetangga akan tersekat kerana apa? Telah dihalang oleh pelakunya, iaitu suami. Mereka akan mengalami masalah komunikasi dengan ahli keluarga yang lain. Jadi inilah keganasan terhadap orang sekeliling terhadap keganasan rumah tangga. Mengikut graf bar melintang ini, cara yang majoriti bersetuju bagi mengatasi isu keganasan rumah adalah melaporkan kepada pihak polis. Mangsa-mangsa tidak perlu takut untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan bagi keselamatan dirinya daripada pihak polis, maka mereka patut menyalurkan maklumat kepada pihak polis supaya tindakan yang patut akan diambil. Seterusnya, seramai 49 orang daripada jumlah responden bersetuju untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling di mana ia boleh memulihkan emosi seseorang mangsa dari pengalaman pahitnya. Selain itu, sebanyak 60.3% daripada jumlah responden telah bersetuju bahawa mencari keluarga terdekat atau kawan rapat untuk mengadu dan mendapatkan perlindungan merupakan cara yang paling efektif. Dalam keadaan ini, semua mangsa memerlukan orang sekeliling yang boleh dipercayai, tidak dihakimi dan selesa untuk berasa lebih yakin untuk mengatasi masalahnya. Mendapatkan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat juga dipersetujui sebagai cara bagi mengatasi isu ini. Menurut Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, mangsa keganasan boleh memohon kepada JKM untuk mendapatkan perintah perlindungan interim, perintah perlindungan dan sebagainya. Di samping itu, separuh daripada jumlah responden telah bersetuju bahawa menjauhkan diri mangsa dari bertemu dengan pendera. Ini disebabkan oleh emosi mangsa akan sentiasa diganggu dan konflik antara mereka akan menjadi lagi besar. Bukan itu sahaja, mendapatkan rawatan di hospital atau klinik dipersetujui oleh seramai 32 orang daripada jumlah responden. Cara ini dapat mengenal pasti sama ada terdapat sebarang kecederaan parah dan boleh merawatnya. Akhir sekali, membuat perbualan dengan pasangan. Cara ini juga merupakan antara cara untuk mengatasi isu ini yang dijalankan oleh mangsa. Pada masa yang sama, jika pasangannya mengalami kemurangan yang teruk, perbualan tersebut akan membawa kepada pergaduhan lagi. Kesimpulannya, isu ini merupakan isu yang tidak asing dari pengetahuan umum. Mangsa yang terlibat dalam isu ini seharusnya
dibantu serta diberikan sokongan sebaiknya. Justeru, isu keganasan rumah tangga ini tidak boleh dipandang remeh oleh mana-mana pihak agar akibat serta kesan daripada isu ini dapat dibendung dengan sebaiknya. Semua pihak perlu sedar bahawa kegagalan membendung isu ini akan membawa kepada keruntuhan institusi keluarga sekaligus menjadi normalisasi dalam masyarakat. Bertindak dengan keganasan bukan jalan penyelesaiannya, malah menambahkan lagi permasalahan yang sedia ada. Harus diingatkan bahawa keganasan rumah tangga bukan sesuatu perkara yang normal serta tidak boleh diterima walau apapun alasannya.